على آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudara Muhtaram yang saya muliakan, yang saya hormati, saya kasihi guru saya mulia Datuk yang bersama hari ni, sahabat-sahabat saya yang handsome ni daripada Kementerian Kerja Raya. Semalam saya di Jabatan Kerja Raya, kan hari ni Kementerian Kerja Raya, insya-Allah besok hari raya. Muslimin dan muslimat mati Allah sekalian, juga sahabat saya dua orang, Abang Ajai dan juga Abang Ridwan, yang bersama saya. Kebetulan pagi tadi kami ke Kedutaan Saudi, ada urusan sikit, jadi diorang ikut sekali. Terima kasih banyak yang bersama pada hari ini. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini Allah Subhanahu Wa Taala merezeki dan meletakkan kita pada jalan kebaikan. Dan semalam saya pesan dekat surau KKR, sebab sehari dua ni, semalam 1 Ramadan, hari ni 2 Ramadan. Antara benda kita terlepas, ibu-ibu sekalian, ini belum masuk tajuk lagi. Tajuk kita mengejar keberkatan Ramadan, tu tajuk kita, mengejar keberkatan Ramadan. Kenapa letak tajuk mengejar? Hidup kalau kita tak lari, kita tak dapat. Hidup ni kalau kita tak cari, tak bagi masa untuk agama, kita tak ada masa untuk agama. Sebab tu kalau budak boleh dia letak keberkatan Ramadan, kan? Abang kita minta tajuk semalam, apa nama abang? Abang Fazli minta tajuk semalam, Ustaz. Jadi kalau nak letak senang, kita letak keberkatan Ramadan. Tapi nak bagi nampak lagi dahsyat, mengejar keberkatan Ramadan. Jadi kat situ nampak ada tugas sikit. Kan? Betul tak? Dia nampak ada tugas sikit. Itu tajuk kita hari ni. Jadi insya-Allah, mukadimah saya nak sebut apa? Belum masuk tajuk. Mukadimah saya nak sebut apa? Hari ni masuk 2 Ramadan. Siapa yang belum lagi bersyukur pada Allah. Siapa yang belum solat sujud syukur, buatlah hari ni ke malam ni ke. Betul tak? Betul-betul kita sambut Ramadan, berapa kali kita sujud syukur? Kita tak rasa apa, kita rasa keluar pengumuman tu, duduk atas sofa tu, kan, yang penyimpan mohon raja-raja tu, dia umum besok puasa, kita pun okey, ya besok puasa. Kita tak rasa nilai puasa ni Allah rezekikan kita. Jangan kata kita sakit, tahun lepas saja pun kita tak boleh dah. Tak boleh pergi masjid, tak boleh ada kuliah, kita kena baca khutbah di rumah, kita sembahyang tarawih di rumah. Tapi tahun ni Allah hadiahkan kembali Ramadan. Tapi berapa ramai yang sujud syukur pada Allah? Benda kecil je. Belum cerita, jangan cerita mulai lagi. Jangan cerita jangan cerita khatam Quran. Hari ni saya takkan sebut benda-benda tu. Tuan-tuan, khatam Quran sehari sejuzuk, pitam orang tak boleh baca Quran ni. Tapi saya nak sebut benda mudah-mudah pada Datuk. Berapa ramai orang yang sembahyang sujud syukur pada Allah. Bukan susah sujud syukur. Kita tengok budak-budak habis SPM baru ni. Dulu tak ada. Dulu mungkin ada, tak nampak. Tapi sekarang ni dah jadi kebiasaan, dah jadi satu benda yang baru dan terbaik. Anak-anak kita ambil periksa, habis saja paper, last paper, Allahu Akbar, terus sujud. Ya Allah, terima kasih. Dalam sujud, ya Allah, terima kasih engkau bagi aku sekian. Bangun daripada sujud, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, habis. Benda kecil ni kita tak boleh buat lagi. Kita terlepas syukur pada Allah. Allah sebut dalam surah Sabah ayat 19. Apa kata Allah? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Ayat 19 kata Allah, dan sedikit di kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Ini kita masih awal lagi ni, masih ada 2 Ramadan. Jadi saya nak ajak diri saya, tuan-tuan, syukur banyak-banyak Allah bagi kita rezeki. Ada orang nak puasa macam kita. Semalam viral satu imam di Selayang. Habis dia jadi imam jemputan. Habis dia jadi imam, dia buat tadarus. Lepas tadarus, on the way dia nak balik, dia kena langgak lari. Tuan-tuan Allah sekalian, kereta halangan tu kereta Wira. Sebab apa tahu? Bumper depan jatuh. Dia lari, tak buat lari sekali dengan bumper. Memang siap kan? Jadi saya termenung sekejap. Imam ni baru dijemput, baru jadi imam tarawih semalam. Kalau dia tak ada apa-apa, mungkin besok dah boleh bertugas. Tapi kalau ada apa-apa, Ramadan dia kat mana? Hospital lah. Berapa ramai orang nak sambung dengan kita, nak main sembahyang tarawih semalam, nak sambut Ramadan, tak boleh, gastrik. Tak boleh, betul-betul dia nak tarawih, dia tak boleh. Dia ada penyakit lah, apa semua gitu gini. Dia nak sambut Ramadan, tapi Allah tak rezekikan dia Ramadan. Ada orang dah semangat dah nak sambut Ramadan, dah beli macam-macam. Tatah lagi 2 hari nak Ramadan, disahkan COVID. Ya Allah. Kita rezeki, tuan-tuan ni, tuan-tuan boleh main kuliah tengah hari ni, tuan-tuan kena syukur. Tuan-tuan duduk di jabatan. Semalam Ustaz PU Faiz, tak silap saya kan.
Allah bagi rezeki tengah hari ni boleh main mengaji. Kata guru saya, siapa yang duduk dalam majlis ilmu ni Allah cabut masalah dia. Kadang-kadang kita ada masalah, kita dengar bayan, kita dengar ustaz-ustaz ceramah, masalah dia kata ni macam kata kat aku ya. Dah Allah nak bagi penyelesaian untuk kita. Kadang-kadang mungkin hari ni kita bergaduh dengan bini, pasal apa bergaduh? Pasal tak bangun sahur. Bini pun letih. Kan? Bini pun letih, tak kejut kita sahur. Abang tak mau puasa kan ni? Pasal apa tak mau puasa? Awak tak gerak sahur. Bini pula melawan. Abang, gerak sahur ni tanggungjawab abang. Abang ni suami, ketua keluarga. Dah beras abang dah beli. Awak pula masak beras. Harus bergaduh. Tiba-tiba bila mai kuliah, ustaz sebut tak payahlah bergaduh. Isteri ni tempat kita nak ambil pahala. Isteri ni tempat yang Allah memang anugerahkan kita. Isteri bukan malaikat. Isteri kita bukan malaikat dan kita bukan malaikat. Pasti ada lemah, pasti ada kurang. Jadi bila ustaz tu sebut dalam kuliah ni macam kata kat aku, macam tahu ya aku bergaduh pagi tadi. Bukan. Sebab berkat duduk dalam majlis ilmu, Allah angkat masalah kita. Akhirnya kita pun balik minta maaf lah kat dia. Kan? Walaupun betul P. Ramlee buat. Sebab tu cerita P. Ramlee sampai hari ni berkat. Kes belacan ni nak bunuh. Kenapa kau tak letak belacan kan? Kita rasa dulu macam pelik. Tapi hari ni betul. Bergaduh sama isteri kadang-kadang kerana makan. Bukan sebab apa. Ada orang boikot surau sebab makan. Dia main surau makan tak cukup. Dia tak pindah surau tu. Contoh. Boleh faham Jadi mukadimah hari ni apa tuan-tuan? Jadilah hamba Allah yang bersyukur. Apa maksud syukur? Ni dengan elok. Saya tahu tuan-tuan tahu dah tapi nak kongsi. Syukur ni apa? Kadang orang sebut apa? Syukur ni orang kata Alhamdulillah. Betul Ibu-ibu Syukur ni Alhamdulillah. Alhamdulillah tu lafaz syukur. Itu lafaz syukur. Kalau kita penat, Datuk mesyuarat, sahabat-sahabat mesyuarat. Kalau penat jangan kata adui. Kata apa? La haula wa la quwata illa billah. Itu jawapan bagi kita penat. Habis mesyuarat duduk, aduh, tak mau dah. Duduk-duduk tu, la haula wa la quwata illa billah. Nampak penat tu. Bawa habis mesyuarat dia tu. Dulu mesyuarat boleh minum teh karipap, lah tak boleh apa dah. Dulu boleh minum, lah tak boleh apa. Waktu-waktu lah walaupun pukul 1 tuan-tuan. Nampak yang mineral rasa sedap betul tak? Tadi saya nak naik lift, saya tengok kat sebelah lift tu ada kotak kurma 2. Sabit puasa rasa mahal tu. Kalau tidak tak orang tak pandang bawa kurma betul tak? Tapi bila Ramadan ni tuan-tuan Allah sekalian, dia nak sebut apa? Taat ni dia kata apa? Syukur ni apa kata ulama? Syukur bila mana kamu taat pada Allah itu syukur. Syukur ni apa? Bila kamu taat pada Allah, kamu semayang, kamu sedekah, kamu buat baik, kamu duduk mengaji, kamu berdoa, kamu khidmat untuk surau. Sahabat-sahabat kita yang buat kuliah online ni khidmat untuk surau. Online main 1.5, mereka 12.5 main dah. Nak pasang kamera. Dulu kamera nak kena pasang macam anak gajah punya kamera tu. Lah ni tak payah dah, lah ni pada satu je. Saya duduk sembang dengan Ridwan, kekanda saya ni sembang. Saya kata, lah ni pula dia ada handphone. Hak jenis 2 kamera boleh jalan sekali tu. Maknanya nampak penceramah, nampak penonton. Saya pun lupa dia nama apa. Berasa macam nak beli juga. Bagus sebab apa? Dia nampak muka kita dan dia nampak muka hak dengar hak Lena tu dia nampak. Contoh lah kan. Jadi kawan-kawan boleh tag. Nampak Lena tu boleh tag kan contoh. Jadi syukur ni apa? Syukur ni bila kita lakukan ketaatan pada Allah. Syukur ni bila kita lakukan kebaikan pada Allah, itu disebut sebagai syukur. Kita sujud, ni tuan-tuan main mengaji tuan-tuan. Tuan-tuan main mengaji ni, tuan-tuan dikira hamba yang syukur. Walaupun tadi tak mau main Ustaz. Saya nak turun pergi rehat. Jumpa Ustaz kat lift. Kena naik balik Contoh lah kan. Ustaz, mana bang? Tak, saya nak jemput Ustaz lah ni. Kan, duduk dalam haram. Jumpa pula dia kata. Tak apalah tuan-tuan. Dengan ikhlas dengan perbuatan kata Imam Ghazali. Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Antara ikhlas dengan amal. Mana dulu? Amal dulu baru ikhlas. Bukan apa. Kalau nak tunggu ikhlas agak-agak buat. Kalau nak tunggu ikhlas agak-agak buat tak? Buat amal dulu. Ikhlas tu datang kemudian insya-Allah. Sebab tu malam-malam sebelum tidur, doa, Ya Allah. Tuan-tuan kalau boleh buat ni amalan sebelum nak pejam mata, Ya Allah, jadikanlah apa-apa amalan aku hari ni yang tak ikhlas, yang ada riak, yang ada ujub, kau ampunkan Ya Allah. Cakap dengan Tuhan. Tuan-tuan, riak ni kat mana? Dia nak pergi cerita lain. Tapi bila keluar tu dia nak syarah ni masalah ni. Riak ni di luar, ujub di dalam. Saya nak bagi hak mudah Boleh tuan-tuan? Riak ni di luar. Luar ni macam mana? Kita nampak riak dia tu. Contoh tanya sahabat saya ni, Masya Allah. Apa nama puak tu? Syahid. Inilah orang kata tuan-tuan, jasad orang syahid ni masih hidup. Ni lah orang dia tuan. Syahid. Kan? Orang tanya syahid ni. Syahid daripada mana? Gelak tu belagak dah. Tu riak tu. Daripada mana? Saya ni kalau tak surau masjid lah.
Tu riak nampak. Rajin pergi masjid, rajin tak rajin kan malaikat kenal. Tu panggil riak. Boleh faham tak boleh faham? Akak faham tak? Tu riak. Tapi ujuk kat dalam. Ujuk kat dalam ni contoh dia sembahyang sunat ba'dah. Lepas zuhur sekali kita ada sembahyang sunat. Dia pun Allahu Akbar. Dia pun rokok. Tengah-tengah rokok nampak ada seorang pakcik tua duduk saja. Tengah duduk rokok tu. Pakcik ni tua saja malas sembahyang sunat. Aku hak muda pun sembahyang sunat. Tu hak dalam. Kan? Katalah Datuk cerita Ustaz tahun lepas saya pergi haji. Datuk cerita dia pergi haji. Kita duduk sebelah ni. Aku tak tahu buat jemaah. Tu ujuk. Boleh faham tak boleh faham? Macam tak setuju ke? Jadi siapa hak kata ada kata kat saya tu istighfar banyak-banyak lah. Dia kata Ustaz tengok dekat iklan cerah memang gelap. Istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak tuan-tuan. Boleh faham lah? Mudah ya kau nak faham. Riak ni benda hak di luar, ujuk benda di dalam. Baik. So tutup mukadimah kita hari ni berkaitan dengan syukur 2 Ramadan Allah masih rezekikan kita. Tuan-tuan percayalah cakap saya. Percaya cakap saya Datuk. Hari ni 2 Ramadan. Pejam celak dia akan main 10 Ramadan. Pejam celak habis Ramadan. Lah bulan 4. Kita duk kata COVID lah bulan 4 dah. Setahun lebih dah COVID. Kita duk kata ni setahun lebih dah pakai menatang ni. Tak nak menatang ni. Ni duduk dalam surau ni jangan duk batuk lah. Kalau batuk semua orang tengok. Faham? Kalau nak batuk telan. Dulu batuk tak apa buah batuk. Dulu batuk ni sampai keluar kehak kena orang depan ni. Basah-basah belakang. Lah ni tak boleh kalau nak bersin tak boleh. Betul tak betul? Tuan-tuan nak lift. Satu lift tengok. Orang boleh ni tak boleh. Tuan-tuan, boleh faham tak? Jadi, syukur pada Allah rezekikan kita begitu. Baik, tajuk kita hari ni tentang mengejar keberkatan Ramadan. Tuan-tuan, kenapa saya letak tajuk mengejar keberkatan? Tuan-tuan memang tak peduli lah. Tuan-tuan tahu ada kuliah apa, tuan-tuan main lah. Kan, tuan-tuan, esok ustaz ni, esok ustaz saya pengkuliah, ustaz-ustaz lain dengan penganjur ni, mereka ni fikir. Okey, semalam ustaz ni dah cakap ni, ustaz boleh tak ustaz yang ni? Kita nak kena fikir tajuk. Tajuk pula nak kena bagi tajuk yang mudah orang faham. Kan, kita tak mula tajuk Ramadan, mengejar impian, menggapai Ramadan, takwa diri ni. Panjang. Ngapain buat karangan ni tu? Kan? Jadi nak sebab apa? Saya pun fikir-fikir bincang dengan sahabat saya kata kita letak mengejar keberkatan Ramadan. Sebab orang duk sebut Ramadan ni bulan mulia. Orang duk sebut Ramadan ni bulan Quran. Ramadan ni bulan tarbiyah, didikan. Ramadan ni bulan nafsu. Boleh faham? Tapi beberapa orang yang sebut Ramadan ni bulan berkat. Ramadan ni bulan berkat, tuan-tuan tak apa kita nak sebut hari ni? Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Boleh faham tuan-tuan? 1.50 kita berhenti insya-Allah. 1.45 tuan-tuan buat batuk. Nanti saya faham lah nak kena berhenti lah tu. 1.50 kalau saya tak berhenti lagi, tuan-tuan buat fikir orang sebelah pun tu dia nak ingin tu, saya faham lah. Kan? Saya nak bagi masa lebih kurang dalam setengah jam ni tuan-tuan. Apa itu berkat? Baik, mengejar keberkatan Ramadan maksudnya apa? Untuk agama kita kena cari. Untuk agama kita kena kejar agama. Kalau tidak kita terlepas. Nak pergi sembahyang Jumaat, kena kejar untuk pergi sembahyang Jumaat. Tuan-tuan nak main sembahyang Zuhur di surau, tuan-tuan kena kejar masa untuk main sembahyang. Kalau tidak memang tak sempat. Dah habis mesyuarat, sekejap ada mesyuarat. Bagi masa 10 minit je main surau sekejap. Kita boleh bagi masa berak setengah jam. Berak 15 minit habis dah pun. Tapi duk seronok dengan bau sedap, duk khayal setengah jam. Jangan bayang, siapa bayang batal wuduk. Boleh faham tak boleh faham? Nak sebut apa? Untuk agama kena bagi masa. Tuan-tuan tolonglah, tuan-tuan sebab tu saya kata kadang-kadang saya takut kita ni kufur nikmat. Apa maksud kufur nikmat? Tempat kita ni ada surau yang cantik. Tempat tuan-tuan ada surau yang cantik. Tuan-tuan ada pengajian, kadang ada ustaz. Kadang-kadang kita baca bayan. Bayan ni maksudnya penjelasan. Bayan ni maksud penerangan. Kan, saya selalu tengok live dia orang ni. Kadang-kadang Datuk, kadang sahabat saya Syahid, kadang yang lain baca bayan. Baca hadis-hadis Nabi SAW. Tuan-tuan, mengajak ni tadi saya kata ustaz kami baca tak pandai syarah. Tuan-tuan, kita baca ni, siapa yang dengar hadis Nabi SAW, bila tuan-tuan dengar kuliah ustaz-ustaz menceramah ke ataupun bukan ustaz ke siapa saja, bila dia baca hadis, dia baca Quran, tuan-tuan kena syukur bahawa telinga tuan-tuan dah selamat daripada api neraka Allah. Ya Allah, telinga aku ni pernah dengar hadis Nabi SAW. Ya Allah, aku pernah tengok muka guru kami yang mulia. Ya Allah, aku pernah tengok Quran. Sebab tu saya kata Quran ni, Allahumma salli ala Muhammad, kalau baca Yasin di sini, baca Yasin ke, jangan seorang pun terlepas daripada pegang Quran. Kalau boleh ada handphone dengan Quran, pegang Quran daripada handphone. Tolonglah tuan-tuan.
Quran ni orang bagi orang wakaf, gunalah. Buku Yasin orang akak-akak yang kat belakang tu, kat rumah punya buku Yasin jadi pustakaan. Betul. Pergi kenuri 10 kali dapat buku Yasin. Boleh tak boleh faham. Ni klik-klik ni bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, tak ada gangguan sikit. Kan? Quran, kadang orang kita belagak, kita bagi buku Yasin, macam Yasin malam Jumaat kita bagi, dia tak mahu, betul tak? Tak. Apa? Cik. Pasal tak ada makhluk macam ni? Pasal tak? Kita bagi kat dia buku Yasin. Apa? Satgi dia baca Yasin. Yasin. Wal Quranil Hakim. Dia angkat kening pula kat orang. Pasal apa dia angkat kening kat orang? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab apa? Sebab dia rasa dia hafal Yasin. Tapi benda apa yang dia terlepas? Benda yang dia rugi adalah mata dia tengok Quran. Tengok Quran baca Yasin. Tengok Quran. Telinga dengar. Mata tengok, mulut baca. Mudah-mudahan dengan kita baca, tengok ni semua kita selamat daripada api neraka Allah. Bukan nak suruh semua alim tak. Kadang kita main di surah Datuk baca Fazil Amal, kada baca hadis daripada Abu Hurairah. Kita duduk dengar. Dengar kita tu bukan setakat baik untuk kita. Mak ayah kita dalam kubur dapat pahala. Mak ayah kita duduk di rumah dapat pahala. Tuan-tuan duduklah ni dalam majlis ilmu ni. Bukan kita nak jadi orang baik, tapi kita kena bagi masa untuk agama. Kita boleh spend time untuk mesyuarat berjam-jam. Takkan tak boleh sujud 10 minit. Kata guru kami, Ustaz Ibn Liu kata apa? Nak selesai masalah ni bukan susah pun. Apa jua masalah dunia ni nak selesai dua saja. Antara dahi dengan tempat sujud. Yang ni sejadah. Selesai masalah ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu duduk marah-marah sangat, tak boleh marah-marah ibu sekalian. Doa ya. Tengok kadang macam ustaz ni pukul 2.30 tak berhenti lagi kan. Doa, ya Allah, kau bagilah ustaz ni berhenti. Dia marah. Dia ni tak habis-habis lagi. Dah lah gambar poster dengan betul tak sama. Jangan nak boleh tiap. Mengadu kat Tuhan. Dalam doa, ya Allah, kau bagilah ustaz ni berhenti awal ke, bini dia call ataupun kau cabut nyawa dia, ya Allah. Doa tu lebih mudah, tuan-tuan. Kita tengok satu hamba Allah tak tutup aurat. Jangan hina dia. Dia ni apa? Dia tak tutup aurat. Doa kat dia. Semoga dia tutup aurat. Itu lebih baik daripada kita menghukum dia, tuan-tuan. Allah sekalian. Tuan-tuan duduk ni tuan-tuan rasa biasa. Tapi duduk tuan-tuan setengah jam. Mak ayah di rumah tiba-tiba rasa bahagia. Mungkin waktu ni mak kita tengah sakit. Tuan-tuan tiba-tiba dia rasa okey. Rupanya berkat tuan-tuan duduk pada jalan kebaikan. Allah rahmati mak ayah kita. Kita nak bagi duit berapa sangat tuan-tuan nak bagi duit kat mak ayah. Lalu tuan-tuan kerja ada jawatan yang besar. Tuan-tuan kerja ada gaji. Betul? Nak bawa mak pergi makan. Mak tak boleh makan kecil mana. Nak belanja mak pergi makan restoran Itali. Mak tak kerti order. Nak tak apa ni tak kerti order. Lelah dia nak pergi mana? Roti canai Selangor Mansion juga. Tahu tak roti canai Selangor Mansion ni tuan-tuan? Telur goyang 2 biji tu. Telur jantan lah 2 biji pun jantan. 1 biji tak jantan. Kan? Sebab tu saya kata apa? Nak mengejar Ramadan daripada? Untuk agama kita kena bagi masa. Untuk Ramadan ni pasal wajib. Berapa ramai puasa Rejab Syaban? Pasal tak wajib. Pasal apa? Krik-krik ni? Kan? Cuba Ramadan boleh pilih. Tak masalah juga. Tapi Allah kata, kutiba alaikumus siyam. Allah wajibkan dalam, semalam Piu Pak baca. Surah Baqarah, surah kedua, ayat 183, muka surat 24, 28, kata Allah, kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan puasa. Puasa ni wajib. Pakai mask ni wajib. Cuba tak wajib. Boleh faham? Selalu saya pesan, pakai mask niat ibadat. Kalau kita buka dalam kitab, Allahumma salli ala Muhammad, Syekh Fahmi Zamzam, hadis 40 akhir zaman. Siapa ada hadis tu buka. Hadis yang pertama, karangan Ustaz Fahmi Zamzam, dia kata apa? Barang siapa yang mengikut dan taat pada ulil amri, ikut pada pemerintah. Pemerintah kata sembahyang jarak. Pemerintah kata kena pakai mask. Pemerintah kata tak boleh sembahyang di masjid. Sembahyang di rumah. Apa yang kita nak pening sangat? Dok ni semua sembahyang di rumah. Masjid nak jadi apa? Tak hidup dengan masjid. Rumah Allah tahulah jaga. Sampai masa esok dia bagilah. Tuan-tuan yang tak mahu sembahyang di rumah pasal nak kena jadi imam. Tu ya. Betul tak betul? Lepas tu tahun ni tuan-tuan bahagia. Tuan-tuan tahun ni 7.30 pindah masjid. Aku tak malah di rumah azab. Dia kata. Sagi pergi lewat tak boleh masuk pula. Contoh. Betul tak akak-akak sekalian? Akak-akak paling seronok tu lepas tarawih. Pasal apa? Pasal suami baca pendek. Wal'as kulullah. Inna atoina kulullah. Bahagia dia kata. Contoh, tak, pakai mask ni pahala. Tuan-tuan mai tadi nak masuk. Scan, saya scan. Abang Ajay tengok kan. Bukan ada siapa pun saya dengan Abang Ajay. Saya scan. Pahala. Pasal ibadat, kita taat ibadat. Boleh faham tak boleh faham? Tulis nama, pahala. Tak mau tulis tak apa.
Tapi rugi, tak dapat pahala. Walaupun dekat buku tulis nama tu semua tak tulis pun, semua sign pun. Tulis nama semua sambung, ya nak terkencin macam-macam orang. Tu pun jangan dia tulis nama, tulis dah. Nombor telefon tulis dah. Lepas tu dia nak scan, nampak jauh. Allah, tang tu pula dah. Dia tengok orang atas 36.4, dia pun 36.4. Daripada sekolah rendah sampai lah meniru. Boleh faham tak boleh faham tuan-tuan? Itu berkat. Sebab tu Ramadan dia kata apa? Satu bulan ya Allah bagi keberkatan. Apa maksud berkat? Berkat ni maksudnya ziyadatul khair. Berkat ni maksudnya apa? Ziyadatul khair. Bertambah pada kebaikan. Itu maksud berkat. Dengan elok. Kita duk sebut berkat. Kan Datuk kan? Kadang kita duk sebut, kadang kita tak faham. Ni kalau kita tanya, cuba tanya seorang-seorang. Ni tak apalah, saya saja tanya. Rancangan ni ustaz tanya, ustaz jawab. Tuan-tuan jangan buat zikir pula. Dia kalau dengar ustaz nak tanya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi warak tu yo. Tuan-tuan, saya nak tanya, apa nama isteri Nabi? Subhanallah, 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 Allah, Allah, Allah. Warak tu yo. Faham tak? Habis lagi, apa nama isteri Nabi? Buat lena tu yo. Allah salli alaihi. Tak apa, tangan ni saya tanya sejak. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan jawablah hati tuan-tuan. Apa maksud Islam? Ku kata dah krik-krik. Tak apa, saja-saja. Kita jawab macam-macam. Apa maksud Islam? Apa maksud iman? Apa maksud ihsan? Apa maksud takwa? Apa maksud berkat tadi? Balik study balik. Faham? Islam ni Islam lah. Islam apa? Islam lah. Dia buat tarik panjang saya tu. Islam dia. Kan saya dah kata dah Islam ni Islam lah. Quran, hadis tu Islam. Semayang nak apa lagi? Maka kita pula tanya ni. Kan Islam, kita serah diri pada Allah. Kita taat pada perintah Allah tu Islam. Walaupun ada orang sebut, saya sebut lah kan. Walaupun ada orang cerdik, lawyer bukan calon-calon orang. Dia kata saya Islam. Suka hati apa saya nak buat? Saya Islam. Suka hati saya nak buat apa pun. Pernah dengar tak dialog ni? Tak pernah dengar? Tak pernah Ustaz. Kami tengok forum perdana saja. Tuan-tuan lah wali-wali Allah di sini. Kan? Dia lawyer, Allah bagi dia cerdik, tapi Allah tak bagi dia faham. Kita baca bayan, bukan nak ubah orang. Tadi Datuk kata betul. Kita tugas kita baca, ustaz ceramah, imam baca sedap-sedap, Bilal azan sedap-sedap, supaya orang terdetik nak masuk Islam dengan sebab azan. Masuk Islam ni bukan dengan ceramah, dah. Dengar bayan, kadang dia kata tengok, dia dengar tu dia berasa, siapa Abu Hurairah ni? Dia ni tak ada pun, tapi orang duk cerita lagi. Ada mula kaji. Mungkin dia dapat daripada bayan. Mungkin kau ni dengar daripada azan. Mungkin kau ni dengar daripada semayang. Sedaknya imam tu baca. Dia nak pergi ke tempat lain. Dia masuk semayang. Dia bukan Islam pun. Tuan-tuan, semalam saya dapat mesej daripada ASP Rama. Seorang polis di IPD Gombak. Dia hantar gambar dia dengan isteri. Dan dalam satu poster, selamat menyambut Ramadan Karim. Dia ni siapa? Dia ni ASP, polis. Rama, India, bukan Islam. Tapi dia hantar dekat kita, ucap wish, saya ni siapa? Saya ni rakyat biasa, dia polis. Kita jumpa polis lari. Dia pula hantar main ucapan kat kita, selamat menyambut Ramadan Mubarak, Ramadan Karim. Gambar dia dengan bini dia. Kita nampak tak hidayah di Tuhan? Allah sebut dalam Quran, laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Bukan kerja kamu nak bagi hidayah, tapi Allah boleh bagi pada siapa yang Allah nak. Itu kerja kita. Ibu-ibu, jadi ibu yang terbaik. Duduk di office, jadi orang yang terbaik. Kadang kita mungkin di KKR, saya tak tahu, ada Cina tak contoh. Kadang dia Cina, dia pula beritahu, Haji, sudah pukul 2 pergi semayang lah. Suruh orang semayang, sunat pun tak? Lah, dia Cina memanglah tak payah sunat. Boleh faham tak boleh faham? Hujah kita tu tak betul. Dia walaupun dia Cina, dia ingatkan kita tentang semayang. Pergilah semayang. Boleh faham tak boleh faham? Tapi kita, dia mahu ada sunat. Sunat tak? Dia tak sunat lah. Buktikan. Orang nak buktikan pula letih. Boleh faham tuan-tuan? Sebab tu dia kata apa? Berkat Ramadan ni apa? Berkat ni apa? Berkat bertambah pada jalan kebaikan. Apa maksud dia? Tuan-tuan, saya ceramah ni saya nak beritahu tuan-tuan faham. Sebab tu saya pergi satu-satu. Boleh tuan-tuan? Kadang kita duk sebut berkat. Itu maksud saya. Duk sebut iman. Iman ni apa? Iman lah. Mengaji. Iman ni apa? Iman. Kita meyakini dengan hati. Kita membenarkan dengan perbuatan. Kita yakin insya-Allah kita doa ni Allah Ta'ala terima doa kita. Kita yakin dengan semayang kita ni. Tak nampak. Tuan-tuan nampak kan malas semayang ni? Ada lepas zuhur saya semua kelok sengit kanan. Awak ni pahala. Ada nampak lah? Iman tak nampak. Ya Allah aku berdoa. Tak nampak. Tapi iman kita yakin. Hari ni kita berkumpul di surau KKR ni. Bagi tuan-tuan mungkin biasa. Dengar ada kuliah. Tuan-tuan pemain tengok siapa penceramah hari ni. Dengar kuliah dia apa semua. Lepas tu balik. Tuan-tuan.
kita yakin dengan Allah. Hari ni kita jumpa di surau KKR ni, Allah akan temukan kita balik dalam syurga Firdaus. Siapa yang datang rumah Allah di dunia, insya-Allah dia datang rumah Allah di akhirat esok. Bukan kecil. Kalau orang pergi stadium, tuan-tuan tengok dah orang pergi stadium. Sebelum pergi tu pukul 3 dah keluar lah. Pakai baju, daripada baju seluar dalam, semua Selangor FC. Selangor. Sampai di stadium pula pakai tu, dekat dahi. Buh pula kat sini cat Selangor. Mata pula merah kudin. Punya nak tunjuk sayang Selangor ni. Tata kalah. Contoh. Kalah baru dengan Kedah 2-1. Contoh. Delap balik. Delap semua. Bini saya orang Kedah. Tu dia tuan-tuan. Inilah munafik akhir zaman tuan-tuan. Contoh. Jadi kita nak tunjuk cinta kita ke Allah macam mana? Berkat dalam kehidupan ni apa dia? Bertambah pada benda kebaikan. Contoh. Kenapa bulan Ramadan berkat? Berkatnya bulan Ramadan. Dengan sebab Ramadan, banyak kebaikan yang kita boleh buat dalam hidup. Itu berkat. Tak pernah ibu-ibu bangun masak pukul 4 pagi, Ramadan masak pukul 4 pagi, betul? Hak siapa masak siap-siap malam, untunglah bangun pagi perangatnya. Tak ada perangat, panaskan balik. Itu jawapan formal. Kalau orang Kedah kata perangat, panaskan balik. Kalau ibu-ibu tak ada masak semalam, letih balik tarawih, pukul 3 bangun, betul? Bangun pukul 3 kali masak lagi, keluar ayam dulu, ayam keras. Buh dalam singki, ibu-ibu tidur dulu atas mesin basuh. Tunggu ayam tu nak lembut. Dah lembut baru masak. Betul tak betul? Masak, bangun sahur. Nabi kata apa? Tasahharu fa inna fi suhuri barakah. Bangunlah kamu bersahur, pada sahur itu ada keberkatan. Nabi tak kata kenyang. Rasulullah tak kata bangun sahur supaya kenyang. Nabi kata sahur untuk dapat berkat. Berkat ni apa? Waktu tu waktu berkat. Waktu kita bangun sahur tu waktu berkat. Tuan-tuan, waktu kena beza. Waktu sahur nak pergi hurai waktu pula. Boleh tu? Boleh tu. Tak ada hurai tu, pergi hurai waktu pula. Waktu kenapa? Waktu sahur ni bila? Kalau kita sahur subuh pukul 6, waktu sahur antara pukul 3 sampai pukul 6. Itu waktu sahur. Waktu imsak bila? Waktu imsak 10 minit sebelum sahur, sebelum subuh. Kalau subuh pukul 6, waktu imsak pukul 5.50. Bukan waktu imsak tu waktu sahur. Saya ulang. Waktu sahur, dia kena beza lah. Sahur waktu lain, imsak waktu lain, subuh waktu lain, syuruk waktu lain, duha waktu lain. Tak apa kalau rasa pening, hangguk je. Ya, faham tak faham kan? Jadi waktu sahur ni bila Datuk? Bermula 3 sampai 6. Kalau pukul 1, tak dikira sahur. Tu makan malam. Boleh faham tak boleh faham? Lepas tu kena mengaji fiqah. Salah tak salah? Tak salah dia nak sahur pukul 1. Tak boleh Ustaz. Saya kalau tak sahur pukul 1 ni, kalau saya tidur, lusa baru jaga. Tu dia. Lusa baru jaga ni. Makanlah siap-siap. Contoh. Tu tak apa. Tapi nak fahamnya waktu sahur ni bila? Pukul 3 sampai pukul 6. Contoh. Kalau subuh pukul 5, pukul 2 sampai pukul 5. Macam tu. 3 jam lebih kurang. So 3 jam, lagi 10 minit nak subuh, itu dipanggil waktu imsak. Siapa yang dah sahur, dah makan, berhentilah waktu tersebut. Siapa yang belum makan ketika sahur, jaga-jaga lagi 10 minit nak makan, itulah kamu makan dalam waktu imsak. Boleh dah. Tapi yang mana dah makan, boleh stop dah. Tengah-tengah makan, dia tahu pukul 6 zuhur, pukul 6 subuh. Pukul 6 tak azan. Dia tak makan. Lagi tak azan, kita makan. Azan tak azan, pukul 6 kena berhenti. Pasal mungkin bila tu azan, tapi mic tak bunyi. Ataupun tuan-tuan pukul 6 pakai headphone. Memang tak dengar. Cerdik ni. Bagus, dia kata lagi tak azan pukul 8 kan kita makan. Lagi tak dengar azan. Dah ada bukan azan, dia ikut waktu. Jadi berkat ni apa? Berkat ni, baik, faham elok lah. Berkat ni, baik Ramadan ke bukan Ramadan. Macam mana nak tahu hidup kita berkat? Dengan elok. Macam mana nak tahu hidup kita berkat? Tengok selama 24 jam kita hidup, berapa banyak benda baik kita buat. Simple lah. Berapa banyak benda baik kita buat hari tu, maknanya hari kita berkat. Contoh. Kita bangun sahur, lepas sahur sempatlah baca Quran semuka, lepas sempat baca Quran sempatlah solat tahajud 2 rakaat, tahu-tahu subuh, sembahyang subuh, lepas subuh dia buka pula YouTube ataupun dia buka pula Facebook, tengok mana-mana ustaz buat live kuliah subuh kan. Lepas saya nak pergi masjid dah jauh ke, tak boleh pergi ke, contoh kan, dia buka kuliah subuh, dah habis kuliah subuh dia dengar-dengar, habis dekat 7.30 pukul 8 dia sembahyang sunat pula 2 rakaat. Contoh tuan-tuan nak main kerja, naik kereta pagi-pagi, naik motor pagi-pagi, contoh duduk atas motor tu lah dia baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, bacalah apa-apa pun dia buat baik. Sampai-sampai tengok Pak Gad ada kat bawah, dia pun tengok dalam poket dia ni ada RM2, dia pun bagi kat Pak Gad tu ni, buat buka puasa ni, jangan pukul 11 lah, pukul 7.
Dia bagi RM2, dia buat kebaikan lagi, dah berapa 7 kebaikan. Dia naik, Assalamualaikum semua, dia bagi salam pula dalam pejabat. Kebaikan lagi, dia main dengar kuliah ni pula, duduk semayang pula, duduk semayang, sekali doa kat mak ayah pula, sekali balik, on the way balik, dia beli makanan lebih bagi kat jiran pula, malah sekali, banyak mana dia buat kebaikan, banyak itulah disebut keberkatan dalam hidup dia. Boleh faham? Yang orang kata, Ustaz, hidup tak ada berkat, dia hidup dia tak tahu, dia jaga-jaga 7.30 pagi, subuh tak semayang, Quran apatah lagi. Jumpa kita pula kan, saya kadang pernah tuan-tuan, kadang kita habis kuliah subuh, saya pergi kuliah subuh dekat Rawang ke kat mana, balik Selayang, beli lauk kat Selayang. Dia main dengan taik mata dok-dok. Ustaz, daripada mana? Kita nak habaq pun segan. Daripada Rawang. Kuliah subuh ke? Kuliah subuh. Itulah saya ni subuh tadi telajak. Loh, habaq pula. Kita pun, tak apa bang, telajak boleh qada. Saya balik qada tu makan baru. Ni pun sakit tengok. Makan-makan ni kenyang. Tidur pula Ustaz. Ini kata dah je. Kan? Contoh. Dia bangun, dia tak sembahyang subuh. Tuan-tuan, betul kita sembahyang subuh kita boleh qada, tapi keberkatan waktu subuh tu kita tak dapat. Apa beza dia? Kita sembahyang subuh pukul 6 dengan qada subuh pukul 8. Boleh qada, tapi keberkatan waktu subuh tadi dapat tak? Tak dapat. Tuan-tuan sembahyang pukul 9, subuh qada. Tiba-tiba ada orang telefon rumah tuan. Assalamualaikum. Ayah tengah buat apa? Anak pula angkat. Anak tengah solat. Datuk kata apa? Bagusnya Ustaz Zul jaga duha. Padahal Datuk tak tahu saya qada subuh. Faham? Sebab anak tak habaq. Saya sama telefon, Datuk tadi ada call kata, itulah Ustaz ni. Bagus Ustaz nak jaga duha, jaga sana. Lebih kurang lah itu, lebih kurang. Cuba kalau anak abang, kita tengah semayang, anak abang, ayah tengah qada subuh. Mesti celaka abang awak kan. Tu berkat. Berkat dalam hidup ni apa? Kau boleh buat baik. Sebab tu Ramadan ni cari keberkatan. Nabi kata bangun sahur, pada sahur itu ada keberkatan. Bukan kenyang. Bangun tu sebab berkat. Bangun walaupun minum seteguk air masak, kita bukan nak kenyang, kita nak berkat. Tuan-tuan buka hadis Nabi. Nabi suruh basuh tangan. Bukan sebab nak bersih, sebab nak berkat. Buka dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad. Ada Islam. Dia kata apa? Nabi kata basuhlah kedua belah tanganmu. Nabi suruh basuh kedua belah tangan supaya dapat berkat. Bukan sebab kotor. Bukan sebab kotor. Sebab nak berkat. Kena faham tu. Dia gaji 2,000. Katalah gaji saya 2,000. Contoh. Gaji syahid 2,000 juga. Contoh. 2,000 saya habis kat anak bini saya. Tapi syahid daripada 2,000, dia dah letak dah sebulan RM10, dia akan bagi kat gad. Dan ni ada RM10. Contoh gaji berapa bulan biasa saya tak tahu. Saya tak pernah gaji. 25 bulan. 25 tu hari yang paling bahagia. Betul tak? Isteri bangun subuh pun abang 25 je macam tu. Masuk 15. Bang, kerja. Contoh kan. Dan niat dan tuan-tuan pun cuba buat. Hari kita gaji, hari tu kita buat sedekah. Cuba amalkan. Kalau dapat gaji 25, kita keluar duit ke, ataupun simple lah. Lah ni transfer. Tuan-tuan, transfer. Bukan susah. Semalam saya tengok Pak Faiz pun ada buat kutipan. Tak kisah. Siapa-siapa pun. Surau tuan-tuan pun ada. Hari kita dapat gaji tu, hari tu transfer. RM5. Dekat pondok ni RM5. Pondok ni RM5. Pondok ni RM5. RM50 pecah 10. Berkat. Dan saya selalu pesan. Ramadan, setiap malam sedekah. Ni selalu saya pesan. Setiap malam walaupun RM1. Saya bagi contoh RM1 lah pasal 30 malam pun RM30. Makan chicken chop dengan fresh orange RM35. Tuan-tuan tak makan, saya tahu tuan-tuan ni kurma ya. Tuan-tuan ni semua ahli sunnah semua ni, insya-Allah. Minum payak zam-zam yang ni semua ni, insya-Allah muka jernih semua ni, katalah amin. Berat nampak tu. Kan? Tuan-tuan, kalau satu malam RM1, 30 malam RM30. Agak-agak kenal tak Lailatul Qadar? Insya-Allah kenal. Insya-Allah kenal. Pasal apa? Pasal setiap malam buat, setiap malam akan terkenal punya tuan-tuan minta Allah sekalian. Akan kenal. Pasti kenal punya. Pasal apa kenal? Pasal setiap malam buat. Dia jangan bagi satu Ramadan. 10 Ramadan, insya-Allah kita ada kutipan untuk anak-anak yatim pula ni. Nak yatim pula. Cara tanya tu, anak yatim pula. Hak bagi baru ni 50 tu habis dah ke? Macam hang seorang yang bagi 50. Contoh. Boleh tak? Ibu-ibu dah target Ustaz Ramadan ni akak ada 1,000. 1,000 ni pegang. Ada ustaz ni main bagi 30. Ada ustaz ni main bagi 20. Ada ustaz ni main bagi 50. Agar nampak ni teruk sikit bagi contoh. Jadi pecahan banyak itu berkat bercambah banyak. Boleh rasa seorang sikit.
Ni kena cerdik lah. Faham? Ni dia tengok ustaz pertama buat ketua, bagi semua dia. Berarti esok tak ada. Bukan saya kata salah. Tak. Maksudnya, bagi semua. Dalam 1,000 tu pula, saya dah allocate 200 untuk adik-beradik saya. Telefon abang, aku beri kat 50. Adik 50. Kakak, dia pun boleh beli beras dia sendiri. Abang kita pun mampu beli beras. Tapi lain dengan kita hadiah. Bang ni aku hadiahkan beras. Memang dia boleh beli. Dia kata aku beli dah 2 lori. Boy. Walaupun dia beli 2 lori, tapi bila hadiah, Datuk ada bajet pen. Tapi bila satu hadiah kita dapat, pen tu dia macam mana? Sayang nak guna. Simpan tu. Betul tak? Kita ingat Ramadan berkat, cari. Setiap malam kita sedekah. Setiap malam. Setiap hari buat kebaikan. Setiap itu disebut dengan keberkatan dalam hidup. Azam, Ustaz. Saya nak azam tahun ni Ramadan, Ustaz. Saya azam. Ni dah masuk 2 Ramadan. Saya tak mau tinggal duha. Buat dulu 2 rakaat cukup. Tak usah berlagak nak buat 4, buat 8. Tak usah, buat 2. Sekali buat 8 tak buat dah hak tu. Pasal letih, pasal 8. Buat duha. Tonton target apa yang tuan-tuan nak buat. Sebab apa? Ramadan ni bulan berkat. Waktu nak buka puasa, ibu-ibu kat belakang, suami-suami kat depan. Tolonglah. Kalau boleh bagi arahan kat isteri, pukul 7 stop. Jangan masak, jangan buat apa dah. Dah hidang 6.45, pukul 7 hidang. Kalau nak makan panas-panas sangat, letaklah pukul 7 tu makanan-makanan ringan, kuih ke apa semua. Semayang dulu ke baru makan. Sebab pastikan 20 minit sebelum berbuka, itu waktu mustajab doa. Berapa ramai orang yang terlepas dengan waktu berbuka untuk berdoa. Betul tak betul? Suami, saya bawa dengan dia lah. Zikir, pegang astro. 132, 125. Suami. Tu belum cerita Netflix lagi. Masya Allah, tuan-tuan. Saya Netflix ada account juga sikit. Bukan sekat ada, share pula kat kawan-kawan ni pakai ni. Allah, moga jadi hidayah insya-Allah, tuan-tuan. Kan? Cukup. Kalau boleh 7.20 maghrib, 7 tu duduk di meja. Kita ada nak sembang. Kak Long, macam mana sekolah ni? Habiskan 20 minit tu bersembang. Faham? Janganlah warak sangat berdoa 20 minit. Anak pun jadi seram. Tengok mak ayah, bismillah. Ya Allah. Anak tengok, pergi raya kita ni, pergi. Jumaat depan tanam ni. Kan? Tak, maksudnya 20 tu, 20 minit akhir-akhir tu sembang anak. Macam mana Kak Long ni sekolah? InsyaAllah, Baba doakan, Abi doakan Kak Long jadi anak yang soleh. Tu doa lah tu. 20 minit tu bukan masa nak kalut dengan ayat tembikai, bukan nak kalut. Dandan basah. Bukan nak kalut. Anak tembikai tu boleh leci. Kalau boleh buat 12 biji. Kira tu 12 biji. Tak mau dah. Sebab kita nak curi waktu-waktu berkat yang ada dalam Ramadan ni. Waktu mana? Waktu sahur. Waktu mana? Waktu Allahumma salli ala Muhammad nak berbuka puasa. Betul tak? Berapa ramai orang rugi sebelum buka puasa ni. Ustaz-ustaz duk pesan. Doa antara waktu mustajab waktu tu. Suami kalau duduk kat depan. Tak sebenarnya. Pukul 7 duduk kat depan doa. Ya Allah. Aku ni dulu masa kerja-kerja jarang tengok mak ayahku. Aku lalai banyak. Doa waktu tu lah. Ya Allah. Ya Allah. Akhirnya aku jadi orang. Jadi sekian-sekian berkat doa mak. Waktu tu doa. Ibu-ibu cukup dah. Saya faham ibu-ibu penat. Cukup dah. Berhenti dah. Bahkan kita ni kalau ikut lah. Sebab Allah ni tak boleh buka puasa di masjid surau. Kalau tanya pandangan saya ibu sekalian. Kita ni kalau boleh tahun-tahun akan datang kalau tak ada COVID. Bolehlah kita ni buka puasa pertama di rumah. Hak lain tu buka di masjid. 11 bulan dah duk makan di rumah ni. Dia makan-makan sekali jadi macam bewak turun. Pergi duduk atas sofa duk melengkak pula. Kan, tidur mengirim macam Tok Kong Buddha tu pula duk mengirim. Bini, dia tak boleh tengok bini lalu. Yang ayak sikit ya. Bini pun pergi ambil ayak. Lalu, yang kuih tadi ada lagi kan sikit lagi. Faham? Sekali dengar azan isyak tu dia jadi nak mabuk tu. Dia kata, abang tangkap rasa macam dia semua akai. Tuan-tuan setuju tak? Lebih baik tuan-tuan target kalau semua, bukan kita kata semua, tapi pandangan saya kata apa? Bayangkan 11 bulan dah makan di rumah. Apa salah Ramadan? Okey. Lah tak boleh lah COVID ni saya cerita kalau lepas COVID. Pukul 6.30, bini siap, isteri siap, kita pergi surau. Pergi masjid, buka. Bagi duit kat surau, 1,000, 2,000, sama juga. Hang nak beli makan di rumah, sama juga. Duduk di surau, boleh buat tahlil, buat apa semua, buka puasa, terus semayang maghrib. Tunggu-tunggu saat main isyak. Nak tunggu ke isyak, pasti boleh baca Quran, pasal duduk di surau masjid. Cuba duduk di rumah. Tak apalah kalau duduk di surau masjid, lena pun paling tidak lena dalam masjid. Buat apa tu lena? Kat mana? Masjid. Allah. Contoh, tapi lah tak boleh buat. Sebab apa? Kita terlepas waktu berbuka sebelum kita terugi waktu berkat sebelum berbuka. Boleh faham? Itu keberkatan dalam Ramadan. Berkat Ramadan. Ada solat tarawih. Kalau fikir logik akal kita, tak boleh dah solat tarawih ni. Sebab apa? Kita dah penat dah puasa. Ya Allah, kami puasa daripada pagi. Ya Allah, hoi.
Yalah makcik-makcik doa kan macam tu. Kan saya dah sebut dah dulu kan, doa ingat tak kita buat kuliah subuh dekat kampung Datuk dulu ni, kita naik motor kita pergi tu, saya dah sebut 4 kali doa. Pertama doa daripada Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah, doa Quran. Rabbi syrah li sadri, doa Quran. Doa naik kenderaan, subhanallazi sakhkhara lana, tu doa daripada ayat Al-Qur'an. Yang kedua doa daripada hadis Nabi. Apa dia? Allahumma barik lana, hadis Nabi. Allahumma lakas sumna, hadis Nabi. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah, tu hadis Nabi. Yang ketiga doa daripada para alim ulama. Ulama susun maksurat, ulama susun doa-doa. Kalau siapa yang anak kena penyakit, baca doa ni. Kalau siapa yang bini hilang, baca doa ni. Pergi jumpa ustaz doakan bini saya hilang. Dia pun doa-doa tak jumpa, lah kali jadi bini ustaz. Contoh. Contoh lah kan. Abang tu kalau boleh tanya ustaz tu, tuan-tuan tak payah jumpa ustaz lah. Kalau bini masalah, tuan-tuan doa sendiri je. Ya Allah, bini aku ni ada. Para salafus soleh, dia tengok kalau isteri dia masalah, berpunca daripada dia. Sahabat-sahabat Nabi, bila dia tengok isteri dia masalah, tak dengar cakap, isteri dia jadi bentak, isteri dia jadi masalah, dia tak salahkan isteri, tapi dia salahkan dia. Ya Allah, kat mana silap aku sebagai ketua keluarga menyebabkan isteri aku jadi begini. Dia salahkan diri dia. Ini para sahabat Nabi SAW. Kita, masalah nombor 1, kahwin 2. Kita. Tak, ibu-ibu jangan marah saya pun tak setuju ni. Ibu-ibu tengok saya nak sebut, suami kena ambil action. Bila ada satu benda dalam rumah tangga tak kena, kita cek diri kita. Kan? Jadi, kita doa, ya Allah, dia tak masa baca ni. Pergi jumpa ustaz doakan bini saya. Ustaz dah tengok bini dia lawa. Ustaz pun doa dalam bahasa Arab. Dia tak faham bahasa Arab. Ya Allah, bini dia lawa, ya Allah, kan? Kalau nampak tak sesuai kat dia, bagi kat aku, ya Allah. Contoh, kan? Dia pun, amin. Dia tak faham. Amin. Ustaz, terima kasih, doakan saya. InsyaAllah kita serah pada Allah. Kita. Kan? Habis 6 bulan, Ustaz, ni bukan bini saya. Itu saya doa dalam bahasa Arab. Kalau awak tak boleh jaga, jadi kat saya. Jadi semua awak yang amin kan? Dia pun silap aku suruh Ustaz ni doa. Contoh. Doa daripada maksurat. Yang keempat apa dia? Doa kita sendiri. Ibu-ibu, akak-akak, abang-abang sekalian, tak semua orang, saya selalu sebut, tak semua orang Allah rezekikan boleh baca Quran. Betul? Tak semua orang Allah rezekikan boleh doa bahasa Arab. Betul? Ni nak jadi imam ni. Orang bukan takut apa, takut nak baca doa ya. Betul tak? Imam tambah zuhur bukan kena baca pun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. Wallah. Sedap ni. Kan? Malam ni tarawih sekali. Saya kontrak zuhur asar. Pasal nak kena baca doa. Kalau doa tak arti bahasa Melayu tak apa. Doa bahasa Melayu. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Ramadan datang tahun ni, ya Allah. Engkau berkatilah Ramadan kami, ya Allah. Bahasa Melayu ya. Yang kita nak belagak-belagak Arab sangat tak faham buat apa. Contoh. Kalau ustaz boleh baca Arab, imam boleh baca Arab. Tapi kadang-kadang dia baca Melayu tu lebih tersentuh. Ya Allah Tuhan kami, Ramadan tahun ni kami. Ni bayangkan kita habis witir. Ya Allah, rezeki malam ni, malam kedua kami dapat sembahyang witir bersama, ya Allah. Walaupun imam ni baca lambat, ya Allah, kau bagilah dia kesihatan, ya Allah. Ataupun kau cabut nyawa dia, ya Allah. Kan, imam pun dengar, baru hari ni dia kan. Contoh, ya Allah, terima kasih, ya Allah. Hari ni kau rezekikan kami, isteri kami bangun untuk buat siapkan kami sahur. Kesian isteri kami, ya Allah, dia bangun pagi-pagi. Menangis, bini doksa perempuan tu merangkak main kat suami depan tu. Abang, sudahlah, jangan doa, abang, sudahlah. Contoh, kan? Sebab dia faham. Ni kadang imam baca, kita tak dengar. Tambah zikir lepas witir. Ya Latif, ya Kafi. Betul tak? Ya Karim, Mu'antallah, Mawjud la. Sebut bagi jelas. Boleh faham? Ni dia sebut, dia biasa je macam mana? Ya hujung-hujung apa ni? Ya laula. Kau ni pun dengar laula. Kawan baru tahun ni baru hijrah, baru tahun ni main tarawih hijrah, balik rumah sono. Balik rumah tu sono. Ya bini abang zikir apa ni? Han tak tahu kapi surau. Si belagak pula, dalam bodoh belagak pula. Faham tak faham? Punca dia pasal imam tu tak betul. Kadang-kadang doa baca begitulah. Kan kadang tuan-tuan kuliah Zuhur kat sini tak hati. Kadang-kadang mungkin Datuk tak ada, Syahid pun tak ada. Abang kan nak abang takut apa? Tuan-tuan pernah kasar pastikan tumit di belakang sama. Tu kan. Matikan handphone atau tuan-tuan akan dimatikan. Tegar tu ni. Naik pula abang pengak kuasa pula naiklah kita tepi dah hari ni. Allah. Kan kena baca, ya Allah. Sesungguhnya ni Datuk tak main, ya Allah, geng surah semua depa tak main, depa pergi mana tak tahu, ya Allah. Aku kena tolak, ya Allah.
Kau azablah belakang-belakang aku ni, yang tolak aku ni, ya Allah, tuan-tuan. Doa bahasa Melayu, bukan kena bahasa Arab. Betul tak? Berkat kan? Ramadan ni bulan berkat. Sebab tu dia kata apa? Di antara keberkatan bulan Ramadan, doa ni dibuka segala pintu-pintu syurga, ditutup semua pintu neraka. Siapa kata? Nabi SAW. Bila Rasulullah kata, jamin tak benda tu? Jamin. Bang, Ramadan ni bang, saya ada seminit lagi, 1:49 dah. Ramadan ni apa tuan-tuan? Keberkatan dalam bulan Ramadan saya sebut tadi, bangun sahur. Keberkatan bulan Ramadan ada pada tarawih. Keberkatan Ramadan ada pada waktu nak berbuka puasa. Keberkatan Ramadan ada pada Quran, baca Quran selalu. Keberkatan yang terbesar juga dalam bulan Ramadan ialah berdoa. Ibu-ibu tolonglah doa saya sebut tadi, tak hafal doa Quran, tak hafal doa hadis, tak hafal doa para ulama, baca doa sendiri saja. Yang ni orang tak faham kadang-kadang ni. Tahu siapa yang buat doa-doa ni? Makcik-makcik kampung tu saya kata tadi ni. Makcik-makcik di kampung dia doa macam mana? Ya Allah, ya Tuhan, oi. Makcik-makcik. Tak tahulah tok laki aku ni tengok teruk, ya Allah. Dia dengan jin teruk dia lagi. Nampak macam dia mengadu, tapi dia berdoa tu. Dia berdoa tu. Doa dia tu Allah dengar, ada Allah dengar. Waktu pergi umrah selalu saya kata ibu sekalian, kalau pergi umrah saya kata pusing tawaf umrah ni, jangan duk tengok buku hak travel bagi tu. Tengok Kaabah dapat pahala. Tengok mak ayah dapat pahala. Tengok Quran dapat pahala. Tengok wajah isteri, gugur dosa. Kalau 4 orang tak berdosa langsung. Contoh. Betul tak? Berapa ramai orang duk tahu Baitullah Al-Haram, dia duk buka buku ni. Buku hak travel bagi tu. Dia duk dalam grup duk buka. Buka-buka keluar sa'i. Sa'i dah. Mana tawah ni? Dah habis dah satu pusingan tu duk selak. Betul tak betul tu? Tu pun sedap gelap. Macam apa gelap? Rupanya masuk grup negro semua. Grup dia dah tak malah hala dah. Pasal dia duk tengok buku. Betul tak? Tawah ni kalau silap sikit dia masuk grup lain ni. Siapa suruh tengok buku tu? Hak mutawih tu pun satu habaq lah kat jemaah. Tak apalah buku tu bagi-bagi dah sebagai hadiah. Masa tawaf, ya Allah tengok sahabat jemaah, tengok Kaabah, minta ampun untuk mak ayah kita. Satu pusingan tu all out. Ya Allah ampunkan mak ayahku. Ya Allah dulu mak ayahku mungkin dia tak solat. Ya Allah mungkin mak ayahku dulu dia ni tak tahu tentang aurat. Doa satu pusingan kau-kaunya bagi kat mak ayah kita. Pusingan kedua mutawih habaq pula. Jemaah doa pada suami, yang mana isteri doa pada suami, yang isteri doa pada suami doa pada isteri. Pusing tu, ya Allah suami aku ni bagus, ya Allah dia ni baik, dia ni pemurah, dia selalu kata dia beli beras, ya Allah. Contohlah kan. Tapi ya Allah kadang suami aku ni dia begini-begini, ya Allah tolonglah ya Allah. Dia pun tak mau macam tu, ya. Ngadu waktu kat Kaabah tu puas hati tu. Pusingan ketiga pula, doa untuk anak-anak, khusus untuk anak-anak. Kita faham doa tu. Ni doa a'udzubika minal kubur. Apa nak apa kubur? Rupanya kubur. Dah tak payah nak ikut-ikut buku sangat. Tuan-tuan faham tak faham? Saya nak bagi faham betul-betul hari ni. Saya nak bagi faham betul-betul hari ni. Kan? Takut kita tak tahu tuan-tuan. Mungkin inilah tak tahu siapa mati dulu. Boleh jadi tuan-tuan dulu, saya kemudian, ataupun saya kemudian tuan-tuan dulu. Kita tak tahu. Jadi ingat saya sebut. Jadi saya tak mau tuan-tuan duk buat amal tapi tuan-tuan tak faham. Tak, doa mesti nak kena buka buku. Doa mesti tak perlu pun. Macam lah ni bila berlaku PKP. Kita sembahyang tarawih, tak ada selawat-selawat. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi masa kena selawat, kita selawat. Ada ketika bagi arahan tak perlu selawat, tak payah selawat. Jadi kita ikut Islam ni mudah. Bukan susah pun. Nak pakai doa, pakai baju tak erti. Ya Allah berkatilah baju yang aku pakai. Doa lah tu. Boleh faham tak boleh faham? Doa banyak-banyak ke Allah. Doa ya Allah, ya Allah. Doa Ramadan. Antara keberkatan ada pada Ramadan adalah pada apa? Pada doa. Jadi jangan putus doa. Tuan-tuan minta Allah sekalian, saya minta maaf terlebih 1.52. Minta maaf terlebih 2 minit. Kan dia bagi sampai 1.50 tapi kat sini tulis 1.55. Tapi tak apa, saya berhenti awal sebab bila kita gembirakan orang lain, Allah sediakan mahligai dalam syurga. Nabi kata, dia bagi sampai 1.55, saya berhenti awal, tuan-tuan seronok lah. Seronok. Saya dapat syurga. Isteri-isteri kat belakang ada GoShop, ada GoPro pula, GoShop lagi apa, Shopee. Kadang kata, abang saya nak beli mangkuk baru. Belilah mangkuk baru kat isteri. Seronok tak kak? Seronok. Isteri nak mas, tak mampu, tak payah pergi pokong. Bukan mesti syarat pokong. Berapa ramai kapten jual mas Korea, beli lah. Semeter RM15, so pakai sampai ke lutut. Contoh. Faham tak? Gembirakan isteri. Isteri nak apa? Nak aiskrim bagi. Contoh dapat gaji. Gembirakan anak-anak suka apa? Makan sate. Beli sate untuk anak-anak. Isteri suka makan. Gembira. Dia tahu dia suka makan apa. Mak ayah kita. Dia suka apa? Beli bagi dia. Tapi jangan tanya. Mak ayah jangan tanya. Dia tak khabar. Mak nak makan apa? Mak tak mau apa. Dia tahu. Tapi kita tahu mak kita suruh makan tembikai. Beli kat dia tembikai dia seronok.
Gembirakan isteri, Allah bagi mahligai dalam syurga. Isteri, gembirakan suami, dah lama suami minta nak kahwin dua. Bagi, jangan bagi bersilah. Kesian. Abang, bukan saya tak mau bagi, abang hak pertama ni pun tenggelam timbul. Faham tak? Abang kata dah. Bukan saya tak setuju. Kesian kat suami. Pasal semua nak kena jawab. Isteri, anak-anak tanggung, jawab. Ingat, anak-anak ni bagi saya bukan anugerah. Anak-anak ni amanah. Faham tak faham? Kalau anugerah, saya dapat anugerah, saya nak bagi dekat Syahid, terpulang saya. Datuk beri kat saya pen. Tu anugerah, hadiah untuk saya. Anak-anak ni kan orang kata hadiah. Jadi hadiah tu saya dapat. Saya nak buat apa dengan saya punya hadiah, suka hati saya lah. Betul? Tapi kalau Datuk kata, Ustaz, ni amanah. Saya beri kat Ustaz pen ni sebagai tanda persahabatan kita. Ni amanah saya. Tuan-tuan agak-agak saya jaga benda ni. Lepas tahun jumpa Datuk, Datuk kan tanya, Ustaz, pen saya bagi tu mana? Apa tu? Tuan-tuan kan? Itu anak-anak isteri. Esok kita akan dipertanggungjawabkan depan Allah. Kalau ada isteri, anak-anak buat silap, suami cek diri kita kat mana silap kita. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua, tuan-tuan. Rebutlah kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan. Rebutlah kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan ni. Mudah-mudahan dengan bulan Ramadan Allah berkati kita semua, insya-Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa ibu ayah kami, ya Allah. Ampunkan dosa suami isteri dan anak-anak kami, ya Allah. Wahai Allah, Tuhan kami, rahmati, berkatilah kehidupan kami, ya Allah. Muliakan kami dengan kemuliaan bulan Ramadan, ya Allah. Wahai Allah, Tuhan kami, Kau jadikanlah kehidupan kami ini, ya Allah, kehidupan yang Kau berkati siang malam kami, ya Allah. Wahai Allah, Tuhan kami, Kau jadikan kehidupan kami ini, ya Allah, kehidupan yang kami penuh dengan keberkatan di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Kau jadikanlah setiap ilmu kami ini berkat untuk amal kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Kau jadikanlah setiap solat kami, setiap amal kebajikan kami ini pahala untuk ibu ayah kami, ya Allah. Ya Allah, kami tak mampu nak bagi duit banyak-banyak ke ibu ayah kami, ya Allah. Kami tak mampu nak bagi masa yang banyak untuk ibu ayah kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya apa yang kami miliki hari ini, doa kami, kehidupan kami, rumah tangga kami, kejayaan kami berkat doa ibu dan ayah kami, ya Allah. Jadikanlah apa yang kami lakukan ini pahala untuk mereka, ya Allah. Wahai Allah, Tuhan kami, kalau ada di kalangan mereka yang sakit, Kau sembuhkan, ya Allah. Ya Allah, Kau jadikanlah setiap apa yang kami lakukan ini, ya Allah, menjadi kebaikan dunia akhirat dan jadikan asbab dipertemukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.